Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang saya hormati Ustaz Hanifuddin bin Ruslan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Pegawai Jawi, barisan pimpinan Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsa, tuan pegawai takbir agama Zon 6, Ketua Imam, barisan ahli jawatankuasa, pegawai syarak, muslimin muslimat, para jemaah, tidak ketinggalan rakan-rakan Facebook yang telah pun sejak awal tadi bersiap sedia di Facebook JAKIM. InsyaAllah forum kita, forum Ihya Subuh perdana online pada kali ini di Zon 6. Ini sudah masuk zon yang ke-6. Maksudnya sudah 6 siri kita menjelajah di setiap zon. Terima kasihlah yang telah pun ada dalam talian kita. Terima kasih pada Ustazah Zawiyah Hasan, dia pun dah masuk dalam kita punya Facebook tentang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, dan ramai lagi rakan-rakan yang sedang menyaksikan. Dan sebelum kita nak meneruskan lagi perbincangan forum subuh kita pada pagi ini, kita jemput rakan-rakan Facebook kita untuk klik butang share tu. Minta tolong klik butang share dan kita share sebanyak mungkin link kita ini, perbincangan forum live kita pada pagi ini, supaya kita dapat saham berapa ramai yang menyaksikan forum kita ini. InsyaAllah kita juga yang klik butang share tu sekali je, guna satu jari saja, klik butang share, tak perlu banyak tenaga. Klik butang share tu tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan mendapat manfaat berkat dengan perkongsian yang kita laksanakan itu. Pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersama dengan dua orang tetamu jemputan kita, tokoh yang tidak asing lagi, figura dalam bidang dakwah, dalam dunia ilmu di negara kita ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini, siapa yang tidak kenal, Al-Fadil Ustaz Zul Ramli bin Muhammad Razali. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih kerana pakai promosi Mas JAKIM.
Kan pasal live kita pagi ni selain daripada Facebook rasmi Jawi, kita sambung siar ke JAKIM juga, dan kita sambung siar ke geng Surau Putrajaya. Ini kita punya rakan-rakan yang sentiasa bekerjasama dalam program dakwah kita, alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya, kebetulan kedua-dua panel kita hari ini asal daripada orang Pahang pula. Ustaz Nur Hamizi bin Jamaluddin daripada Raub. Baru sampai subuh ni Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasihlah Ustaz daripada Raub datang ke bangsa ini untuk memenuhi jemputan Jawi dalam program Ihya Subuh. Jadi Ustaz Nur Hamizi adalah ataupun lebih dikenali sebagai PU Mizi, juara pentas pula mimbar pencetus ummah tahun 2016 Ustaz. Tahun 2016 Ustaz bertugas sebagai penolong pengarah, masih di bahagian dakwah, bahagian halal sekarang. Bahagian halal Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi terima kasih kedua-dua figura dakwah kita pada pagi ini untuk kita membincangkan satu tajuk berkenaan dengan pengimarahan. Sebab Jawi ini dia telah melancarkan plan pengimarahan masjid yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Agama baru-baru ini. Jadi dia ada 6 trust strategik itu. Jadi salah satu daripada trust strategik itu ialah pengimarahan masjid ini. Ihya Subuh, program Ihya Subuh itu adalah program quick win yang diperkenalkan. Jadi tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini ialah rezekimu ada di rumahnya. Tajuk ini pun kita pun tak faham kan, apa pula ada kaitan dengan rezeki pula ada di rumahnya. Jadi maksudnya rumahnya itu ialah rumah Allah, masjid ini. Jadi kita nak bincangkan bagaimana rezeki kita ada di rumah Allah. Sebab kadang-kadang kita nak mengimarahkan rumah Allah, nak memakmurkan rumah Allah, masjid inilah. Kadang-kadang ada perasaan kan, ada perasaan takut tak terkejar dengan masa kan, takut rugi kita punya aktiviti-aktiviti lain. Nak datang ke masjid, bangun pagi-pagi, sayang tidur Ustaz ni, Ustaz jauh kan daripada Rawang datang ke sini, kan Ustaz lagi jauh daripada Raub nak datang ke sini kan. Fikir tak berbaloi ni datang ni kan. Tapi rezeki kita ni tuan-tuan dan puan-puan ada di rumah Allah. Siapa yang rajin datang ke rumah Allah, insya-Allah akan dipermudahkan rezeki baginya. Betulkah itu tajuk yang kita nak bincangkan ini? Betul atau tak betul kita tanya pada pakar lah. Tanya saya tak boleh nak jawab kan, pasal moderator. Moderator ni tukang tanya je. Kita nak minta Ustaz Zul Ramli lah untuk memulakan perbincangan kita ini. Sebelum itu rakan-rakan Facebook sempat lagi nak klik butang share tu bagi ramai yang mendengar ni macam mana kita nak mendapat rezeki di rumah Allah ini. Jadi tidak melengahkan masa lagi Ustaz Zul, benarkah orang yang mengimarahkan rumah Allah ini, mereka ini akan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki buat mereka semua? Silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Okey. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Al-Fadil Ustaz Zakaria, yang sebenarnya beliaulah yang lebih arif, sebab semua forum telah dimoderatorkan. Jadi sebenarnya semua jawapan tu dalam poket dia lah, insya-Allah ya. Tapi sebab orang kata nak memeriahkan ilmu, macam-macam tanyalah. Al-Fadil Ustaz PU Mizi, insya-Allah ya. Rindu sebenarnya. Dulu selalu jugalah berforum-forum bersama, berselisih, bertemu, tapi sekarang ni jarang sangat dapat bersama. Kali ini bila saya tengok dapat, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sebab nikmat besar ialah nikmat ada sahabat, nikmat besar adalah nikmat ada saudara yang ikhlas, yang insya-Allah mendoakan kita ya. Daripada Jawi yang saya hormati, tim Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang Alhamdulillah
masjid yang saya kira sejak dahulu kekal istiqamah mengimarahkan masjid. Saya pun dah lama ya, Datuk tak datang ke Masjid Sayyidina Abu Bakar. Dulu ada kuliah tetap satu masa dulu ya, tapi lama sangat dah ya. Baik, dan seterusnya semua rakan-rakan jamaah dan juga para sahabat di FB Live yang bersama dengan kita. Alhamdulillah semua yang dikasihi sekalian, kalau kita ingat 16 tahun yang sudah ya, 16 tahun yang sudah, hari ini 27 hari bulan, 26 hari bulan berlaku peristiwa yang disebut sebagai peristiwa tsunami yang berlaku di Aceh. Telah berlaku 16 tahun yang sudah pada 26 bulan Disember. Kita bukan nak menghimbau peristiwa pahit itu, tetapi nak mengajak kita untuk melihat satu sisi yang manusia lupa, bahawa pada peristiwa tersebut ketika ombak yang begitu dahsyat, tsunami bermaksud ombak besar yang menggulung daripada pasir yang paling dalam daripada laut dalam, kemudian berlakulah hempasan ombak tersebut kepada daratan, dan kita tahu tidak ada tenaga yang mampu melawan tenaga itu ya, tidak ada bangunan kuat yang mampu menahan kekuatan tenaga itu, apatah lagi manusia kerdil tak ada yang boleh berdiri untuk mendepani, untuk melawan tenaga itu. Tetapi seusai peristiwa itu, ketika hentaman berlaku, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita dalam program Ihya Subuh. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah menunjukkan kepada kita satu keajaiban besar, di mana ketika semua bangunan, ketika semua benda menjadi mangsa kepada tsunami, tetapi berdiri megah beberapa masjid, bukan satu masjid tetapi beberapa masjid yang berdiri dengan utuh, tidak rosak, dan orang yang duduk di dalam masjid itu selamat ketika mereka yang lain menjadi mangsa. Paling tepi laut adalah Maqam Aulia yang juga selamat dan terjaga. Kemudian rumah Allah Subhanahu wa taala terjaga. Kalau kita pergi ke Kobe ya, tentulah kita pergi ke Jepun, ramai di sini yang ke sana. Kita tahu bahawa Kobe pernah dihujani dengan bertantan bom, digugurkan oleh tentera Amerika ketika peperangan dahulu. Dan kita boleh tengok di muzium bagaimana Kobe seperti padang jarak, padang terkukur, tidak ada bangunan yang mampu bertahan dengan kuatnya bom-bom. Kalau kita tengok di langit penuh dengan deruan kapal, dan kemudian menggugurkan bertantan bom, dan seluruh bangunan hancur kecuali Masjid Kobe, berdiri dengan tegak dan tidak pecah walaupun dengan bom. Semua yang saya kasih sekalian untuk kita memahami bahawa kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum turunkan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka Allah telah memerintahkan malaikat untuk membina Baitillah. Sebelum Nabi Adam diturun untuk menjadi khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan ketika itu Baitullah, rumah Allah, untuk menjadi asas kepada manusia. Dan bukankah kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, ya, Isra wal Mi'raj. Ketika Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu perjalanan, menyebut dua masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
Maka Nabi SAW dalam satu perjalanan ajaib, maka lebih ajaib adalah keajaiban masjid. Maka sebab tu Allah sebut masjid, masjid, minal masjid ilal masjid, bermula daripada masjid, berakhir di masjid. Itulah safar sebenar kehidupan. Dan ketika Nabi tidak menaiki burak, dan Nabi kemudian menaiki unta Qaswa, dan Qaswa bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi At-Taimi, menunggang unta dan sampai ke Quba. Ketika penat Nabi berjalan 7 hari 7 malam, duduk dalam jabal, duduk di atas Jabal Thur, gua Thur yang sangat sempit, gua yang hanya boleh masuk dalam merangkak dan tidak boleh duduk melainkan bersandar kerana slanting dia punya lantai dia. 3 hari 3 malam dan duduk pada bulan Ogos ketika suhu mencapai lebih daripada 50 darjah Celsius. Cuba bayang perjalanan yang sangat menyakitkan, tempat tinggal di Jabal Thur yang sangat menyusahkan, sampai ke Quba Nabi tak bertangguh walau sedikit. Nabi membina masjid. Nabi bina masjid. Ini mesej yang nak disampaikan kepada umat. Kenapa patutnya biarlah mungkin rehat dulu, ya, cari dulu tukang urut yang power di Quba, ya. Lepas tu kalau boleh Nasi Arab bro. Nasi Arab dulu, ya, jacuzzi dulu, sauna dulu. Tetapi tidak, Nabi dan Nabi sendiri membangunkan masjid bersama dengan para sahabat, sehingga ada para sahabat yang mereka menyatakan bahawa matilah dia kerana penuhnya bebanan, susahnya nak membangunkan masjid Quba pada ketika itu. Masuk ke dalam Madinah pada hari Jumaat. Di dalam perjalanan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, Nabi memimpin solat Jumaat pertama ketika Nabi menjadi khalifah. Solat Jumaat lebih awal telah diperintahkan ketika Nabi di Mekah, ya. Ketika isu berapa orang jamaah, berapa yang patut datang, berapa layak datang, itu menjadi perbahasan ulama. Yang pertama, sebab itu dikatakan bahawa Nabi memerintahkan kepada Mus'ab ibn Umair untuk memimpin, dan jumlah yang minima tersebut diguna pakai oleh sebagian fatwa tentang jumlah bilangan. Baik, kemudian di situ ada lagi sebuah masjid, sampai hari ini Masjid Jum'ah disebut. Dan sampai ke dalam kota Madinah, semua yang dikasihi sekalian, sekali lagi apa yang berlaku, Nabi berhenti di tempat Nabi berhenti, maka di sana Nabi membina satu lagi masjid. Ya, cuba bayang, bina sampai Quba, bina masjid, tengah perjalanan bina masjid, sampai ke Madinah Munawwarah, kemudian membina sebuah lagi masjid yang disebut sebagai Masjidun Nabawi. Semua yang dikasihi sekalian, kita masuk sebentar tadi ke dalam rumah Allah ini. Apakah yang kita baca pada ketika itu? Ya, kita masuk tadi, apa doa kalau kita masuk ke masjid? Doanya adalah Aftahli abwa barakah. Allahumma Aftahli abwa barik lana. Itu kemudian marah dah tu, mana boleh ni tengah fokus tengah ilmu ni, mana boleh makan kan. Tak tuan-tuan, orang lapar dia memang macam tu. Ustaz Amizi lagi teruk drive malam tadi baru sampai ni tuan-tuan, ya. Jadi masjid kena jamu banyak sikit pada Ustaz Amizi ni. Tapi kita harap Ustaz Amizi dia bawa durian sikit kat belakang kereta dia kan. Musim durian Ustaz? Belum lagi, Allah Akbar. Panggil masa musim durian insya-Allah. Tak kena cara panggil ni sebenarnya. Baik, semua yang dikatakan doa kita adalah Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah bagiku ya Allah. Abwab, bukan babun, abwab. Kami masuk ikut satu pintu. Kami masuk, tidak ada orang boleh masuk ikut banyak pintu. Kita masuk hanya dengan satu bab, pada satu babun. Tetapi kita minta pada Allah abwab, sebab pintu rahmat Allah lebih luas daripada pintu masjid yang aku masuk. Sebab tu kita minta yang pertama, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah, aku semua duduk, kami semua duduk di sini adalah orang yang sedang minta ampun pada Allah.
Yang duduk ini adalah bukan orang sombong, tetapi orang yang berdosa, yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak connect dengan Allah, pertama sekali Rabbana i'tarafna, kena mengaku dulu yang kita ni berdosa pada Allah. Dan orang yang mengaku berdosa pada Allah, barulah dia masuk dalam rumah Allah di dalam keadaan kehendak masjid. Sebab kehendak masjid nombor satu, nombor wahid dalam semua tuntutan masjid, tuntutan nombor satu yang kita mungkin kadang-kadang tak perasan. Kita tahu kena tahiyatul masjid, kena tidak boleh bercakap soal duniawi, tetapi ada benda nombor satu yang mesti ada bagi orang ahlul masjid. Apa dia semua yang dikasih sekalian? Adalah tawadhu. Sebab masjid adalah tempat kita letak dahi yang paling mulia ke tempat yang orang pijak-pijak dia. Maknanya apa? Dia nak sampaikan mesej, kamu adalah seorang hamba kepada Allah. Sebab nanti bila kita meet dengan kita sebagai hamba, barulah masalah tadi akan terjawab. Barulah masalah selesai, masalah kita. Barulah pada ketika itu rezeki akan datang apabila kita datang ke rumah Allah sebagai seorang hamba. Dan kan itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, tidak ada tempat di atas muka bumi yang paling akan membawa kita kepada sifat seorang hamba melainkan dalam rumah Allah. Tatkala ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khairul biqa ya Rasulullah, apakah tempat terbaik di atas muka bumi? Apakah tempat al-biqa, tempat terbaik di atas muka bumi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab perutusan daripada Allah melalui Jibril. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khairal biqa'i fil ardi al masajid. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab masjid itulah sebenarnya yang nak menempatkan kita sebagai peranan kita yang paling utama sebagai seorang hamba. Maka sebab itulah Ustaz, sebenarnya siapa yang boleh masuk dalam keadaan dia menepati maksud masjid. Bahkan tuan-tuan, kalau kita tengok ya, Ustaz Mizi lagilah dulu pernah jaga masjid, jaga dakwah, jaga apa, semua yang dah dijaga Ustaz ya. Lah ni halal ya. Sementara isu tengah panas ni, soalan tu tanya Ustaz Mizi, jangan tak tanya. Baik. Cuba bayang masjid itu sendiri ya, kalimah masjid itu sendiri. Masjid disebut isim makan, nama tempat. Ismu makan daripada sajada, yasjudu, sajdan, sujudan, sajidun, masjudun, usjud, la tasjud, masjadun, misjadun. Telinga kita tak dengar pun kalimah masjidun. Ke saya buat sekali lagi ya. Asal-asal bahasa masjid itu adalah masjad. Jadi sebenarnya masjid Sayyidina Abu Bakar. Tak ada dalam asal bahasa adalah masjid Sayyidina Abu Bakar. Dia kena masjad, mim fathah sin sukun, jin fathah, bukan jim kasrah. Jadi masjid. Jadi tuan-tuan, lepas ni insya-Allah kita jumpa pakat-pakat insya-Allah di Masjid Bangsa ni buat satu pembaharuan sempena tahun 2021 insya-Allah kita tukar Masjid Sayyidina Abu Bakar. Orang tanya kenapa? Sebab kami balik kepada root bahasa yang sebenar. Tempat sujud adalah masjid. Walaupun di sini adalah tempat berdiri. Sebab dalam solat kita qiyam, tetapi orang tak panggil maqam. Mula pakat takut kan? Maqam. Maqam ni adalah nama lain bagi kubur. Sebab kubur itu adalah tempat kita bangun untuk kita berdiri di hadapan Tuhan nanti. Maka orang kubur bermaksud benda yang tersimpan. Tetapi bila masuk akidah di tempat berdiri, tetapi bukan berdiri dalam solat. Kemudian kita juga rukuk, tetapi kita tak disebut ini adalah marka', tempat rukuk, tetapi dipilih tempat yang paling rendah, yakni sujud. Maka ini adalah tempat sujud. Maka kerana itu semua yang dikasihkan, kita datang ke tempat sujud. Maka sujud adalah tempat untuk kita rendahkan diri. Tuan-tuan tengok tangan saya. Sujud adalah untuk merendahkan diri.
sedangkan pada jin hurufnya fathah berbaris atas, maka dia ambil baris atas diletak kepada baris bawah nak bagi tepat makna semantik dari segi perkataan, maknanya tepat. Artinya perkataan tempat kita merendahkan diri, hatta fathah diletakkan kasrah. Maknanya nak bagi tahu bahawa sampai setara tu nak bawa kita supaya kita merendahkan diri. Semua yang dikasihkan, kalau itu kita dapati, bila kita merendahkan diri, lahir sifat tawaduk, makna masjid menjadikan kita hamba. Dan bila kita jadi seorang hamba, barulah kita ditolong. Ya, dan tidak ada tempat lain yang betul-betul menjadikan kita hamba melainkan rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun masjid ini. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, sebelum saya serah balik pada Ustaz Zakaria, Ustaz Zakaria bila dia tengok ke atas tu maknanya masa dah sampai, maka semua yang dikasih sekalian, kita tengok ya. Kalau kita tengok dalam Imam Suyuti menulis dalam kitab Ad-Durul Manthur, kisah tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang tertahan dalam Ghayabatul Jubbi, dan di sana beliau telah membawa hadis daripada Ibn Mardawaih, dan hadis ini sahih. Kemudian dikatakan bahawa malaikat Jibril pada ketika itu datang kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau masih lagi seorang fityah, seorang fata pada ketika itu, dan Nabi Allah Jibril alaihi salam telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa sehingga menyebabkan beliau keluar. Kita tak nak cerita tentang doa tersebut, tetapi inti pati daripada doa tersebut yang pertama ya, sebab doa itu adalah diajar oleh malaikat Jibril. Ini sesuai kalau kita baca untuk lepas daripada sebarang bala, sebab Nabi di hujung menyebutkan bahawa alidhu bihadhil kalimah, Nabi suruh kita melazimkan kalimah ini. Dan ketika itu dikatakan bahawa Jibril mengajarkan tentang Allahumma inni as'aluka bismikal mahzun wal maknun wa ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa anta ja'ala li min amri farajan wa makhraja wa anta tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Kalau kita dapati apa dia, manusia akan ditolong oleh Allah tatkala dia menjadi hamba, dan masjid membawa kita menjadi hamba. Bila kita mampu menjadi hamba, barulah sebab itu kita diangkat darjat kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, imam tadi sebut dalam solat ketika beliau menyebut untuk dirinya, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Macam tu kata Ustaz? Saya lupa tadi. Benda duk nombor 70 jauh sikit daripada imam tuan-tuan. Ya, imam sebut iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Salah ya? Tak ada orang akan sebut, sebab itu makthur, mesti baca dengan tauqifi. Na'bud, kenapa kata na'bud? Mufassir kata adalah kerana ibadah itu adalah kehormatan, maka dalam bahasa Arab kami digunakan untuk sesuatu kehormatan. Maka kan itu nak menunjukkan bahawa saat kita menjadi hamba sebenar, maka saat itulah kemuliaan. Apa maksud kemuliaan? Sebab nak jawab soalan Ustaz Zakaria tadi, adakah kita ditolong, adakah dibantu? Hanya setelah masjid ini kita masuk sesuai dengan kehendaknya, menjadikan kita hamba. Kerana itulah semua yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, tak menyebutkan bi rasulihi ataupun bi nabiyhi, sebab hamba itu adalah darjat yang paling tinggi, dan Nabi nak kita kongsi supaya kemudian pertolongan Allah, bantuan Allah akan datang kepada kita semua. Saya harap Ustaz Zakaria bagi paling tidak okeylah, Zuramli dah jawab sikit, supaya lebihnya Ustaz Hamizi akan mengupas insya-Allah. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zuramli. Saya pandang ke atas tu bukan apa Ustaz, bila Ustaz sebut hamba tu, bila sebut hamba kan, maka saya termenung, adakah aku datang ke masjid pada hari ini dengan membawa sifat seorang hamba? Kan kita datang ke masjid, disambut, dilayan, disediakan parking di sana, ditunjukkan tempat untuk kita scan sanitize tangan, tak bawa sejadah diberi pula sejadah kan. Ini boleh bawa balik ke Ustaz kan? Baru lagi bawa koyak daripada plastik kan, masya-Allah kan. Jadi soalan yang saya nak tanya kepada Ustaz Zul tadi itu,
Ustaz Zul ni biasa, dia bila saya berforum dengan dia, dia akan membawa kita, pemikiran kita itu berpusing daripada satu tempat ke satu tempat. Dia bawa pergi ke Aceh, bawa pergi ke Kobe, bawa pergi ke Madinah, kan, jadi banyak tempat. Jadi persoalannya lain, tetapi jawapan yang dibawa kita itu sangat luas. Maksudnya kita berfikir dengan metafora yang digunakan. Akhirnya kita mula berfikir persoalan yang simple, iaitu adakah masjid ini membawa kita hidup bahagia, senang, mudah? Berbalik kepada diri kita sendiri. Apabila kita hari-hari datang ke masjid umpamanya, kalau kita dah rasa kita bangga dah datang ke masjid, kita ahli masjid, kita ahli jawatankuasa masjid, kita lah orang yang memakmurkan masjid, adakah dalam tempoh tersebut kita telah menjadi seorang hamba yang disebut oleh Ustaz Zul tadi adalah sebenar-benar orang yang akan mendapat ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, adalah orang yang menjadikan dirinya hamba ketika mana dia berada di dalam pentarbiahan masjid. Kita nak minta pandangan pula panel kita yang kedua, PU Mizi, berkenaan dengan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ustaz Zul tadi dia menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dalam hijrahnya membina masjid di Quba, kemudiannya dalam perjalanan ke Madinah bina lagi satu tempat, masjid Jumaah, kemudian sampai ke Madinah bina pula Masjid Nabi. Dan kita lihat di sini Masjid Nabi, kalau Ustaz Mizi dia banyak membesar di Madinah, jadi dia tahu, dia dapat melihat suasana keadaan. Dan kita pun, saya pun terharu, teringat kepada Madinah, kan, teringat kalau imam tadi membaca, teringat Masjidil Haram, Masya Allah, merdu suaranya seperti berada berjemaah di Masjidil Haram. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid, khususnya Masjid Nabawi itu, sebagai satu tempat membina karakter para sahabat, para jemaah yang datang daripada pelbagai pelosok tempat negeri itu. Bagaimana Rasulullah membina mereka ini menjadi seorang hamba yang akhirnya mereka faham tentang maksud masjid sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Zul tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Amma ba'd. Terima kasih kepada kanda saya Ustaz Zakaria. Tu Ustaz umur berapa? Kakak dinda ya. Kawan umur 45, Ustaz umur. Supaya lah. Supaya sahabat saya mengurusi bicara wara per pagi ni. Ke kanda saya, memang kena panggil kanda lah ya. Otai masih berbisa dan lebih berbisa. Ustaz Zul, pimpinan masyarakat, itu malah pengarah Jawi kita turut bersama, para pegawainya, sahabat saya, pegawai takbir agama, datuk-datuk, pimpinan masyarakat, para alim ulama, dan tidak lupa penonton kita di FB Live, hadirin hadirat muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayo okey. Okey ni, senyap belaka dah. Tuan-tuan sekalian, ini baru pusingan pertama. Ya, ini baru pusingan pertama. Jadi kami akan cakap gile-gile sampai habis modal insya-Allah ya. Pasing-pasing tak lama lah, dalam setengah jam sebelum zuhur akan habislah forum kita. Boleh bi? Jadi boleh. Itu boleh. Latih boleh Ustaz, boleh belah lah. Terbasar. Tuan-tuan insya-Allah sekejap aja bicara wara kita. Kita bercerita tentang tempat yang mulia. Masjid tak adalah tempat yang mulia atas muka bumi Allah ni. Selepas pada Masjidil Haram di Makkah, selepas pada Masjid Nabawi di Madinah dan tanah haram ni, selepas daripada mana? Masjidil Aqsa, tanah haram kita yang ketiga, dan selepas pada itu ialah antaranya rumah-rumah Allah yang bertebaran di seluruh pelosok alam, termasuklah Masjid Sayyidina Abu Bakar bangsa. Tuan-tuan sekalian, sirah yang telah dijelaskan dia mukadimah pusingan pertama oleh kanda saya Ustaz Zul tentang apa Rasulullah membina masjid, masya-Allah. Itu adalah sejarah yang sangat hebat. Dan tempat yang Nabi bina masjid itu pun Allah Taala pilih tuan-tuan, sejarah 500 tahun lebih sebelum Nabi lahir. Peneroka tanah grade A ni
ni tanah rauk musangking lah ni dah ibaratnya. Siapa tuan-tuan peneroka awalnya? Yahudi. Yahudi ni dibaca kitab. Sejahat-jahat Yahudi dibaca kitab. Kita, sebaik-baik kita, bila ngelah baca Quran, entahlah Ustaz, ya, once upon a time ago, berapa tahun lepas, bulan Ramadan ke bulan Ramadan mak kata kemarin tak, ngelahnya habis khatam 30 juzuk, dapat bunga telur, bunga rampai, di khatam sungguh tamat. At the end, dibahang dengan paku payung, gang gajah, welding terbaga, tak buka dah. Next Ramadan baru buka. Jadi tuan-tuan sekalian, Yahudi dikaji kitab dia, bahawa akhir zaman nanti akan bangkit seorang Rasul, dan mereka menanti kelahiran Rasul ni macam mana cara dia, ya, dia baca secara Nabi ni akan dihalau oleh penduduk negeri dia, asal usul kampung dia akan dihalau, dia akan hijrah di satu tempat. Tempat itu tanah datarannya, ya, sangat subur. Di antara ciri-ciri tempat tersebut dia ada harrah. Harrah ni mana batu kerikil hitam. Siapa pernah pergi ke Madinah buat haji, buat umrah kan, mula alik semua pergi ni, orang kaya sini ni. Kalau kita naik bas daripada Jeddah ke Madinah, kita akan nampak lautan batu-batu hitam tu. Kalau tak tidur lambah lah. Kalau tidur sedar-sedar sampai ke hotel Madinah, tak nampak ke benda lah, kosong kita nak jual latih tu dah. Nampak tuan-tuan taburan batu-batu kerikil hitam tersebut. Dan tanah di subur, bila tanam pokok kurma, Masya Allah, sangat subur. Daripada utara tu Yahudi, ya, pada Palestin tu dia turun, ada kelompok mereka turun sedikit demi sedikit, mereka buat kajian geologis di mana agaknya tanah tempat Nabi akhir zaman itu akan berhijrah, membina negara dan tamadun. Sebab dia nak anak cucu dia nanti berbai'ah, menyambut, buat penempatan siap-siap agar Nabi ni datang, mereka akan berbai'ah dengan Nabi ni, mereka akan bergabung dan mereka nak menakluk dunia. Tengok pemikiran Yahudi berapa ratus tahun ke depan. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ini belum masuk isi lagi, baru mukadimah. Jangan gitu mau Ustaz dah. Tuan-tuan sekalian, dia tengok kawasan ni ada batu hitam tapi tanah tak subur. Tengok ni subur, tak ada batu hitam tersebut harrah. Sehinggalah mereka jumpa satu dataran. Tes tanam kurma, tengok subur, air telaga ni sangat jernih dan ada, ya, batu harrah tadi. Dia kata gamuknya inilah, ya, tanah yang disebut oleh Allah dalam kitab mereka terdahulu akan menjadi tempat hijrahnya dan bina negara tamadunnya Nabi akhir zaman nanti. Dibuka. Di mana tempat tu hari ni? Itulah di Madinah. Madinah ni banyak nama dia. Kalau buka kitab Ma'alim Madinah, itu Thamin fi Ma'alim Rasul Amin, dia antara maksud, antara apa ni, antara nama-nama Madinah ni dulu. Madinah ni Rasulullah letak lepas pada hijrah. Nama dia banyak sebelum tu. Ad-Dar, Tabah, Tayyibah, Yathrib. Tapi Yathrib ni Nabi tak apa gemar. Selepas Rasulullah hijrah, ditukar nama Yathrib kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab Yathrib ini ialah di fi'il mudhari', present tense, wa fi'lu alladhi yadullu ala husuli 'amalin fi zaman hadir mustaqbal. Kalau ngaji kitab nahwu dulu kan, ingat tahun 1984 tingkatan peralihan sekolah Arab dah mari, ya, Ustazah Jumilah ingat lagi ngajar halus lagi kena ngapal. Itulah verb, kata perbuatan menunjukkan berlakunya perlakuan peristiwa, ya, yadullu ala husuli 'amalin fi zaman hadir mustaqbal. Sekarang akan datang continuously. Apa maksud Yathrib? Benda yang terusan berpanjangan, dendam yang tak sudah. Yathrib maknanya dendam yang tak sudah, bukan mimpi yang tak sudah. Itu lagu Ibnu Riza. Kalau mimpi yang tak sudah, kerja tidur, lepas tidur. Masalahnya, kata orang tua kita, bumi ini tempat berkelahi, berbunuh-bunuhan. Apa sejarah tuan-tuan? Aus dan Khazraj yang datang kemudian pada Yahudi daripada Yaman. Aus dan Khazraj itu beradik kan? Dia dua beradik, daripada anak cucu dia lah, dia daripada Yaman, dia berpindah, dia jumpa satu tempat yang sangat subur, pokok kurma dia subur, air telaga jernih, tapi tanah grade A ni telah diterokai oleh Yahudi tadi. Dia pun bergeraklah ke atas sikit, dalam 4-5 km, dia buka lah penempatan di tanah grade B ni tadi. Itulah di kota Madinah pada hari ni. Dia berkelahi dengan Yahudi. Yahudi sama, Yahudi ni selalu dia bagi warning pada Aus dan Khazraj. Ialah Yahudi menipu. Kalau jual barang mana nak murah, yang ngelentong lagi, ngelepek lagi, kencing lagi. Itu istilah dah bahasa sekarang kan. Jadi berkelahi dia, ya? Tapi Yahudi kata apa? Tunggulah, nanti datang Nabi akhir zaman, kami akan berbai'ah dengan dia dan kami akan perangi kamu, halau kamu daripada sini. Tapi Aus dan Khazraj cerdik juga.
Dia kata daripada dia berbai'ah dengan Nabi tu, baik kita cross dulu. Dia panggil kingmaker. Siapa kingmaker nak? Waktu dia pergi ke Madinah, bai'ah dulu siap-siap. Dia yang jemput Rasulullah ke Madinah. Ini sejarah ringkas serba sedikit. Dalam pada dia berkelahi dengan Yahudi, dia berkelahi pula sama dia. Masalah juga ini. Ya, ada dua masalah. Tadi berkelahi dengan Yahudi, ni berkelahi pula sama dia. Saya menatang ternak lah. Ni nak sangat belum datang, tiba-tiba tak nak berkandang dah pergi ceroboh kebun member sebelah ni. Panah hati punya pasal dipakuknya mati anak natang. Tahu pakuk? Ada orang Pahang sini? Kuala Lumpur pun tahu mana pakuk, kan ditetak mati. Tahu dik tuan dia balas dendam bunuh pula. Dia kata dengan binatang boleh lah, dia kata kalau berani ni mari tetak aku. Akhirnya lepas bunuh binatang, dibunuh pula sama dia. Dia berperang tu terlebih pada 100 tahun. Bukan satu penggal pilihan raya, beratus tahun, lebih pada 100 tahun. Bukan 107 hari mencintaimu, tidak. Lebih pada 100 tahun. Tapi bukanlah perang hari-hari. Tak ada nak mengetik berforeign dah. Ni macam mana cara perang ni? Dia akan berperang ni tuan-tuan. Siapa yang masuk perang, gerung-gerung, ramai mati, okey, angkat bendera putih. Gencatan senjata, balik kampung masing-masing, buat anak dulu. Dah besar, dah pandai menunggang kuda, mana pedang, kita perang lagi gitu. Gitulah. Itu namanya dendam yang tak sudah. Yathrib, dia ditukar. Dan saya nak cerita tadi bahawa bumi ini Nabi bina masjid di penempatan Yahudi, Quba, pintu masuk Madinah daripada arah Mekah. Misi jumpa Quba dulu. Nabi berani buat satu center of ummah, tempat nak membina negara dan tamadun ni dengan membina masjid situ. Kita berani tak buat masjid kat kawasan orang bukan Islam? Majoriti berani nak kita buat masjid. Sedangkan orang bukan Islam berani buat rumah ibadat mereka. Majoriti kita tak ada, dia buat je seputih kecil jadilah dia. Lepas tu dia ansur besar. Ini yang ambil banyak kisah sirah Nabi ni, bukan kita orang Islam, orang bukan Islam. Itu tempat Yahudi. Tapi Nabi berani buka. Tuan-tuan sekalian, Nabi bina Masjid Nabawi di tempat tanah Great B pula. Macam mana Nabi bangunkan? Nak cerita bagaimana dia mendidik umat dengan contoh Nabi buat menggunakan center of ummah ini di tanah Great B, Great C ni, yang air telaganya keruh. Air telaga tak apa nak jernih. Sumber pertanian mereka tidak sehebat macam di Quba. Monopoli ekonomi oleh Yahudi. Ataukah Ustaz Zul akan cerita tentang ekonomi lah. Rasulullah bina masjid di situ. Tapi masjid bukan sekadar masjid. Masjid yang kita tahu membina manusia yang hebat, yang Nabi kata apa? Khairul qarni. Sebaik-baik manusia kurun hidup jenasilah pada zaman aku, zaman sahabat. Dapat didikan langsung daripada Nabi SAW. Macam mana Nabi memfungsikan masjid ni. Kalau boleh kita nak masjid bangsa ni biar macam fungsi masjid zaman Rasulullah SAW. Kita baca ayat Quran tentang imarah masjid. Imarah ni ada dua tuan-tuan, dua cabang makna. Okey, kalau kita nak bangunkan masjid kita di bangsa di Kuala Lumpur yang anda Jawi kan. Saya faham tak boleh buat lah sebab kawan ustaz bawah je. Kalau kawan pengarah lah mana buat ya. Innama ya'muru masajid Allah. Mari kita ambil tafsir ayat ini, kita ambil terjemahan literal saja, bahasa je. Itu pun hebat sangat dah. Belum pergi pada istilah lagi yang dihurai oleh ulama tafsir dengan panjang lebar. Innama adatun tufidul hasr. Innama ialah satu alat dalam bahasa diguna untuk membataskan makna. Maka orang ulama alam Melayu, ulama tafsir alam Melayu menterjemahkan innama sebagai apa? Hanya senya, limited edition. Innama ya'muru. Ya'muru ni kita ambil kata nama terbitan dia imarah. Kita terjemah apa? Hanya senya orang yang mengimarahkan rumah Allah. Dia ada dua makna. Imarah ni apa dimaksud dia segi bahasa? Bangunan, binaan. Etashi, membina masjid. Hanya senya orang yang mengimarahkan masjid, mana pertama yang membina masjid. Hari ni tuan-tuan, berapa banyak masjid yang kita dah bina? Ataupun kena tunggu bajet kerajaannya. Kita sendiri, ourselves, membangunkan wakaf untuk membina masjid-masjid di tempat yang orang Islam sangat perlu. Contoh di kampung-kampung saudara baru, di Pahang ada 300 lebih kampung orang asli. Tuan-tuan, kami hanya buat surau guna kayu bulat aja. Kayu hutan itu tebang. Apa duit sikit, so nak tunggu bajet kerajaan lambat, prosedur dia kan nak tender lah itu lagi ni kan bertahun-tahun. Jadi mereka masuk Islam ada 10 keluarga, ada 3, 4, 50 orang, mereka nak ke masjid.
Kita gelar surau kan, nak masjid, kami tebang buluh dan kayu-kayu hutan. Ni geng-geng jahil, NGO kita kutip duit ni tuan-tuan buat pengumuman beli atak zain. Lantai ni buat daripada buluh tu dibelah dua, dititik jadi lebar gitu kan, ikat ni dengan kayu bulat apa semua ni. Kalau nak semayang dekat surau lantai buluh kampung saudara baru asli Islam kita ni, pakaikan pelekat, jangan lupa pakai spandau. Dia duduk ramai-ramai tu, dia berat melenduk gitu. Bila orang lain semua bangkit, orang lama ingat berdoa kan, terapik lah, telang warak tu kan, berair lah bunyi mata, terkepih gitu. Ya, dia melenduk kata bahasa orang kampung ni kan. Bila ramai dia gitu, bila apa dah keluar geruk dia naik gitu. Tak ada benda. Ustaz pernah saya kenal? alhamdulillah selamat. Dia hotel lain. Okey. Itulah tuan-tuan. Nak nunggu bertahun kadang. Jakim alhamdulillah, terima kasih Jakim kerana beri peruntukan yang banyak pada negeri Pahang. Saya mewakili negeri Pahang, Jabatan Agung Islam Pahang mengucapkan banyak terima kasih. Banyak surau-surau yang buat, antaranya Lubuk Muman, zaman saya pegang saudara baru dulu. Allahu Akbar. Dulu semayang atas benda lantai buluh, dinding buluh. Bayangkanlah, nak bagi lawa sikit sapulah barnis. Mana tuan-tuan kita umat Islam ni yang ya'muru masajid Allah, yang nak membina rumah Allah. Kita biasa sebut yang kita maklumi apa, menghidupkan dengan solat jemaah, itikaf, itu dah biasa. Tapi ambil makna sebenar, ya'muru imarah tu ialah membina rumah Allah. Kita ada beratus lagi kampung tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak salah lah buat collection donation. No, kita buat bina di luar negara. Sedar tak tuan-tuan, di tanah air kita sendiri berapa banyak lagi tempat penempatan umat Islam yang susah-susah, tak ada tuan-tuan masjid surau yang sempurna. Di Sabah, sahabat saya sama sekolah 20 tahun lebih dia duduk di Sabah. Kalau ikut nak pindah, dia nak pindah, tapi dia kata share, dia kata kalau nak pindah ni sesedara baru kita yang mana baru nak kenal huruf, baca Quran, nak belajar solat, nak itu gini kan, cari apa dana, dibuat duit, dibuat surau, buat masjid ni. Kalau anak tinggal, dia kata siapa nak sambung. Nampak dia sanggup. Tak apalah, dia kata biarlah ditinggal kampung laman, jangan-jangan balik kampung, tak apa, duduk sana sebab disayangkan ni Islam. Dia nak bina masjid sebanyak-banyaknya, nak bantu. Crowdfunding kita ni, masjid kita ada berapa ratus, di Pahang je ada 600 lebih masjid. Kalau kita himpun seluruh Malaysia ada berapa ribu masjid kita buat koperasi masjid seluruh Malaysia. Setiap satu masjid letak 10,000. Jutawan kita mai datang ke Pahang minta tanah berpuluh ribu ekar. Kita buat projek, kontrak farming ke pertanian, kontrak farming peternakan ke, nak buat apa tuan-tuan buatlah. Bela lembu Ustaz. Bela lembu. Ni lembu masalah ni. Tak payah tempah, tak payah import. Tak payah import dah. Kawan boleh buat. Susah jaga bagi halat dah. Tuan-tuan sekalian, Allah. Jadi Nabi bina masjid ini tuan-tuan. Kita balik pada berbicara asal kita tadi. Innama ya'muru masjid Allah. Nabi buat pertama ialah membina dulu binaan-binaan ni. Buat masjid sebanyak-banyaknya. Kalau kita dah settle di Malaysia, kita melangkah keluar negara, negara-negara Islam yang susah tu kan, kita bina masjid sebanyak-banyak, baru kita cerita tentang imarah yang kedua. Tuan-tuan sekalian, membina masjid itu juga disebut oleh ulama sebagai apa? Dia kata menjaga kebersihannya. Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, menyebut selain pada membina, jaga kebersihannya. Sebab itulah tuan-tuan, pembinaan Masjid Quba sangat sinonim dengan kebersihan. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana kata Allah Taala memuji orang-orang Madinah. Terdapat lelaki, mana orang-orang khitab dia wala sebut lelaki tujuan tapi umum yang suka menjaga kebersihan diri. Dan Allah Taala suka pada orang yang suka menjaga kebersihan dan kesucian diri. Sebab apa? Antara istimewanya orang-orang Madinah ni, dia kalau dibuang air, dia buang air kecil, air besar, dia istinja, menggunakan batu, menggunakan ni, kemudian dia akan prefer lebih pada guna air istinja. Tahu istinja kan? Lama dia tak dengar kata istinja dah. Ke istighfar, tertukar pula istinja ke istighfar kan dah. Membersihkan kemaluan selepas buang air, mereka guna air. Kita nak guna batu boleh guna batu kan, ada syarat dia kan. Batu. Jangan guna makanan dengan tulang, jangan. Itulah Nabi larang. Sebab tulang ni makanan jin. Kalau kita istinja pakai tulang kan marah dia dah. Dia buat tamyah, dia buat benda kan marah jin. Jangan makanan, jangan. Emergency macam mana pun jangan sapu dengan roti gardenia.
dengan capati dah roti tempayan. Pakailah benda-benda kering yang lain, daun ke kertas ke apa semua kan, itu istinja. Tapi orang Madinah ketika itu mereka prefer guna air. Dan Allah Ta'ala puji sinonimnya masjid, pembinaan masjid dengan isu kebersihan. Kemudian barulah dia dimaknakan imarah tu dengan lebih luas, yang dah biasa kita dengar ceramah tentang i'tikaf, dan juga macam-macam benda. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok satu lagi saya nak sentuh sebelum saya serah kepada pengurusi, Ahlus Suffah. Ini cerita tentang bagaimana Nabi didik sahabat-sahabat, masyarakat, dan sepatutnya jadi satu contoh pada kita cakna sosial, pembangunan dan cakna sosial. Macam mana Nabi bina satu tempat, diarahkan sahabat, dia kiblat umat Islam mula-mula menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian 180 darjah menghadap ke arah kiblat di Kaabah selepas 16 bulan ke 17 bulan hijrah. Peringkat awal masa di Mekah menghadap Baitul Maqdis, awal hijrah setahun lebih dia menghadap ke arah Baitul Maqdis lagi, kemudian tahun kedua hijrah barulah bertukar ke arah Kaabah. Dekat perkampungan Bani Salamah kita ke Nabi berziarah Ummu Bishir bil Bara' bil Ma'ruf, yang panti anak dia dimakan, dijamu hidangan, kemudian Nabi solat Zuhur, rakaat kedua datang wahyu turun ditukar. Jadi dinding belakang, sebagai ulama sirah kata, dinding belakang asal Masjid Nabawi yang menghadap ke arah ke arah Baitul Maqdis itu dibina pula atap. Di luar, di belakang itu dibina atap yang boleh memuatkan sahabat-sahabat gelandangan di kalangan muhajirin. Ada kata 50, ada kata 780, ada kata sampai 100 gelandangan di kalangan sahabat Rasul yang tak mampu, yang tak ada rumah, tak ada benda. Mereka susah. Tapi bukan kaleng-kaleng 4 orang ni. Siapa ketua dia? Chief Ahlus Suffah ni. Dia itulah Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi ramai sahabat-sahabat Nabi yang terkenal, yang hebat-hebat ni, mereka adalah sebagainya Ahlus Suffah. Mereka mengharapkan bantuan daripada ni. Nabi asaskan satu tempat, okey kita bantu ramai-ramai. Rasulullah tak pernah lupa Ahlus Suffah ni. Dapat makanan yang semua, Nabi akan jamu Ahlus Suffah. Dia takkan lupa. Sampai anak di Fatimah dengan menantu Sayyidina Ali, sepupu dia kan, menantu dia ni minta pembantu, nak minta duit apa semua. Rasulullah kata, aku tak akan beri pada kalian. Sebab apa? Dia lebih utamakan, aku tak akan biarkan ahli sufah kelaparan mengikat perut. Ada sahabat Nabi kalangan ahli sufah tumbang tuan-tuan, tengah solat, lapar sangat. Nabi jamu mereka sekadar apa yang ada ketika awal hijrah, ketika susah. Kemudian sahabat cadang, dia kata Nabi sendiri yang cadang supaya setiap kebun-kebun kurma ni di kalangan penduduk Ansar ini yang ada ladang kurma ni, hantar standar kumpul untuk diberi kepada ahli sufah. Maknanya tuan-tuan, sistem kaedah untuk idea-idea untuk memberi kebajikan kepada sahabat-sahabat ni. Ada mereka tuan-tuan pakaian tak cukup, yang hanya menutup setengah betih, diikat ni sampai ke leher. Maknanya pakaian mereka buruk, hidup mereka susah. Itu di awal-awal Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka bukan hanya diberi makan begitu aja. Mereka adalah penghafaz Al-Quran, mereka adalah menghafaz hadis-hadis Nabi SAW, dan mereka adalah PAC, pasukan atur gerak cepat, komando barisan tentera Islam. Kita hari ni tuan-tuan dalam mewujudkan masjid, mesti mewujudkan satu pusat kebajikan. Di sinilah kita akan jaga golongan-golongan asnaf, golongan gelandangan. Ya, tapi kita mesti fungsikan mereka. Bukan kita bagi makan ayam macam bagi makan ayam daging je. Tak ada benda, makan tidur bangun. Dah, tapi mesti ada fungsi peranan. Ini pasukan barisan hadapan, frontliner. Kalau berlaku banjir di pantai timur, yang ni pergi. Siap ada dia punya logistik dia, bantuan dia semua. Mereka ada kepakaran. Maka masjid kena mengumpul dana, dan juga dana-dana korporat, crowdfunding ini untuk melahirkan frontliner yang hebat, tapi sediakan mereka tempat tinggal dan makanan. Ada industri hari ni kan, industri sekarang ni, contoh-contoh kaedah Ahlus Sufah ni tuan-tuan, dalam isu daging hari ni. Tadi cadangan idea, kita minta tanah beribu ekar. Okey, siapa dia punya manpower dia ni? Golongan ini kita sediakan mereka tempat dan pekerjaan, dan mereka ada fungsi peranan untuk mengatasi masalah utama masyarakat pada hari ini. Banyak tuan-tuan kalau kita ambil idea daripada Nabi. Antaranya tuan-tuan, adanya pusat perubatan Islam di luar Masjid Nabawi yang dikelola oleh siapa? Inilah manusia lebih hebat daripada Lady with the Lamp, tokoh jururawat dunia yang kita angkat. Siapa tu? Florence kan, jururawat British. Tapi tuan-tuan, kita ada jururawat Islam yang lebih hebat berbanding Florence. Siapa nama dia? Rufaidah bintu Sa'ad al-Aslami al-Khazraji. Rufaidah ni anak pada
seorang doktor, tabib. Ayah dia Sa'ad Al-Aslami daripada kabilah Bani Khazraj adalah doktor. Dilatih anak dia ilmu perubatan. Maka Rufaidah dibuka center, ya, pusat perubatan dan kajian sosial di luar Masjid Nabawi. Dan inilah pasukan medik, ya, pasukan medik dalam peperangan. Dilatih isteri-isteri sahabat Nabi, kaum wanita yang lain, ya, pergi berperang, beri minum, menyediakan makan minum, dan mereka akan membawa pulang, ya, mana-mana pahlawan Islam yang mati syahid ataupun yang cedera untuk dirawat dalam keadaan aman. Apa fungsi ni, ya, medical center ni dibuat kajian wabak, penyakit apa semua, ya, apa puncanya, dan memberi pendidikan kepada penduduk masyarakat ketika itu. Tengok bagaimana Rasulullah fungsikan, ya, Masjid Nabawi dan sekitarnya. Untuk masjid dia ada zon eksklusif dia untuk buat apa? Di luar itu banyak benda buatannya. Itu belum lagi center of business untuk melawan, ya, center market di Kuba milik Yahudi, ya, iaitu akan dikupah oleh kanda saya Ustaz Zul, ya, sebentar lagi. Untuk itu saya serahkan kembali kepada pengurusi. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Mizi atas penjelasan dan juga perkongsian beliau berkenaan dengan bagaimana fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengimarahan masjid di zaman Rasulullah SAW bukanlah semata-mata masjid sebagai tempat kita solat, beriktikaf, baca Al-Quran, majlis ilmu. Bahkan fungsi masjid ini lebih luas, sebagai tempat pembangunan sosial, sebagai tempat kesihatan, pusat ekonomi dan sebagainya. Maka itulah dimaksudkan sebagai pengimarahan masjid. Itu yang Jawi nak buat tu. Jawi nak gerakkan masjid-masjid yang ada di wilayah persekutuan ini, bagaimana nak dijadikan sebagai pusat membangun masyarakat setempat itu, memastikan keseluruhan fungsi masjid itu berperanan dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada rakan-rakan FB yang masih lagi setia bersama untuk sama-sama menyaksikan selangsung ini. Terima kasih pada Suwaibah Osman yang menyaksikan, Ahmad Yusaimi, Nur Hasimah, Ibnu Zaili pada Sungai Petani, Puan Salma. Ahmad Yusaimi ni orang kampung Piyumizi ni, dia kata. Orang kampung Kah ni, Piyumizi ni, dia kata. Zaki Muhammad Zain, Pakuk. Apa tak tahulah Pakuk tu. Okey, ni Zaki Muhammad Zain, orang Ulu Sungai Rauk. Ulu Sungai Rauk clear, kata dia. Ana Rohana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak ni. Lipeh, Ahmad Yusaimin daripada Lipeh, clear Piyumizi, dia kata. Peminat Piyumizi ramai ni. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz Zul, tadi Ustaz Mizi dah sebut bagaimana pengimarahan ini bukan sekadar kita datang solat, kita i'tikaf, kita baca Quran, dengar kuliah sebagainya, tapi pengimarahan masjid ini dia lebih luas. Saya nak minta Ustaz Zul fokus bagaimana masjid ini boleh kita menggerakkan ekonomi ummah. Dalam konteks kita, ya, pandemik COVID ini belum tentu bila akan berakhir. Ramai di kalangan masyarakat kita yang terjejas, yang hilang pekerjaan, yang hilang sumber pendapatan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz dapat melihat masjid ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini? Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zakaria, sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Piyumizi, ya, dan semua yang saya kasihi, saya hormati, yang masih lagi ihya, ya, walaupun dah masuk isyraq, ya, mungkin kata dah kena stop, dan ni kata ihya subuh kan. Jadi dah masuk isyraq ni kena berhentilah. Jadi nampaknya kita pakai waktu kecederaan lagaknya ni kan. Juga rakan-rakan yang bersama di FB. Dan persoalan yang Ustaz Zakaria minta kita bincangkan bersama sekarang adalah soal masjid dan kaitannya dengan ekonomi. Betul saya? Ya, ekonomi. Masjid dan kaitannya dengan ekonomi. Saya agak menjaga perkataan saya sebab di sini semua pakar ekonomi, Ustaz. Ya, ni semua orang libat dalam bisnes, ya. Jadi tetapi
orang berpesan pada saya adalah lebih mudah bercakap dengan orang bijak, kerana dia akan membantu kita insya-Allah atau lebih memahami dengan cepat apa yang kita bincangkan, ya. Boleh tak semua yang dikasih Islam kita dan semua rakan-rakan FB kita ambil sikit kesempatan jamaah lah, ambil berkat jamaah, kita baca doa yang bismillahilladzi la yadurru, tetapi kita baca sama-sama insya-Allah. Dengan niat kita insya-Allah semua kita ini yang ada di masjid secara khusus dan rakan-rakan yang membaca bersama-sama, Allah lindung kita daripada wabak ini, ya. Makin galak nampaknya wabak itu dari sudut mutasinya, ya. Jadi akhirnya kita tahu kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau kita bergantung i'tiqad kita pada vaksin contohnya, ya, semata-mata, jangan salah faham saya kan, kata vaksin tak perlu, dah. Maknanya kita kena balik pengharapan kita, tawakkuli kita tu mesti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar 100% itu memang kena lebih berbanding orang lain. Kalau tidak, kita tak nak jadi macam Bani Israel. Allah biar 40 tahun dalam satu masalah sebab mereka tak Allah lepaskan. Maknanya takkan kita nak wabak ini sampai 40 tahun bersama dengan kita, wal'ayazubillah, ya. Kita harap tahun depan masalah dah selesai, masjid kita akan kembali penuh, kita akan bercerita tentang maksud sebenar masjid dan ekonomi insya-Allah. Boleh insya-Allah kita baca sama-sama? Boleh. Baik, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Kita baca 3 kali sebab Nabi suruh membaca 3 kali pagi dan petang untuk jauh daripada sebarang mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, kami minta, ya Allah, semua yang membaca ini, ya Allah, jangan ada seorang pun kami dan keluarga kami, ya Allah, yang terkena COVID-19, ya Allah. Amin. Wabak ini, ya Allah, apapun mutasinya, ya Allah, apapun jenisnya, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Terima kasih semua. InsyaAllah semoga dengan berkat jamaah, yadullah ma'al jamaah, ya, dalam hadis Muslim, kita harap kita dapat. Baik Ustaz, Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, Sayyidina Umar ni Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Ibn Naufal Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah, ya, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, satu hari Jumaat setelah dia mengimamkan solat, dia duduk di belakang, di muka pintu, menggunakan tongkat yang sama digunakan untuk ketika membaca khutbah. Dan di pintu masjid itu, beliau dengan suaranya yang kuat. Siapa tak kenal Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa tak tahu tentang bagaimana tubuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni katanya Ustaz, ya, kalau berdiri di kalangan orang ramai, orang sangka ada seorang yang sedang duduk di atas kaldai sebab dia tinggi. Jadi orang sangka bila semua orang berdiri, ada seorang lebih tinggi, orang sangka dia duduk atas kaldai ke? Tak, dia memang tinggi. Dengan suara Sayyidina Umar, dengan wajah Sayyidina Umar memegang tongkat, berkata, fantashiru fil ard. Setelah solat, setelah zikir, sahabat panjang lama zikir mereka, tetapi setelah satu tempoh Sayyidina Umar Al-Khattab duduk di luar, duduk di pintu masjid, dan sekali lagi membaca fantashiru fil ard. Dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zaral bay'. Dia bacakan ayat, wahai orang beriman, bila datang suruhan Allah untuk melakukan solat Jumaat, maka datanglah, is'au, bersegeralah datang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila telah selesai solat, fantashiru fil ard.
Maknanya saya nak Umar Al-Khattab, dan saya nak bawa kepada kita untuk kita nampak, Masya Allah ya, semua yang dikasih sekalian, sehingga saya rasa bahawa ada benda yang terlepas perbincangan di dalam pemikiran umat Islam. Umat Islam bila sebut tentang Nabi, bila sebut tentang sahabat, nampak betapa hebatnya Nabi, nampak betapa hebatnya tahajud Nabi, hebatnya Nabi membaca Al-Quran. Sayyidina Osman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, ketika beliau salat witir, beliau boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. Satu rakaat witir dia khatam 30 juzuk Al-Quran. Dalam Azkar Imam Nawawi menuliskannya. Nak cerita semua yang dikasihkan, kita telah dibawa dalam pemikiran kita betapa Masya Allah para sahabat ini ibadah mereka hebat, dan kemudian kita besarkan perkara tersebut, tetapi kita lupa bahawa sahabat itu seperti duit koin, duit shilling. Dia ada dua koin, dan kita nampak sebelah saja, dan kemudian kita bangunkan masyarakat kita tekankan masyarakat kita sebelah koin saja. Dan tadi Ustaz Hamizi sebutkan tentang betapa sebaik-baik kurun adalah kurun sahabat, kita ambil sebelah saja. Kita ambil bagaimana mereka itu seperti ruhban bil lail, ruhban fil lail. Mereka itu seperti rahib di malam hari. Tetapi kita lupa koin yang sebelah yang lagi adalah wa fursan fin nahar. Mereka adalah singa-singa apabila mereka berjuang di siang hari. Kita bila dah malam, habislah Ustaz ya, nak kerja pun lewat, bisnes pun buka pukul 11-12, kenapa anak tahajud Syekh ya, lepas tu puasa pula. Sahabat Nabi Masya Allah tidak menjadi alasan. Kenapa tuan-tuan? Saya seolah-olah faham sekarang ya, apabila kalau kita tengok kajian tentang neurosemantik ya, menceritakan tentang apa yang dianggap sebagai genius. Genius ni adalah betapa seseorang yang kena fokus. Disebut sebagai the power, focus power. Sebab hari ni manusia, kita semua kebanyakan bukan duduk pada present. Kita selalu duduk dengan isteri kita, tetapi kita fikir masa depan. Kita duduk kawan kita, tapi kita duduk pemikiran kita pada masa belakang. Sebab present moment adalah setiap saat yang sekarang kita sedang duduk. Berapa banyak kita sedang duduk, katalah contohnya kita sedang duduk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita punya present moment. Satu saat itulah momen kita. Satu saat itulah momen kita. Satu saat momen itulah yang kita kena fokus kita pada masa itu. Dan ini dianggap sebagai genius, ialah orang yang fokus. Kenapa saya sebut macam ni semua yang dikasih kalian? Rupanya Nabi mengajarkan kita tentang fokus power. Bila Nabi dalam masjid, Nabi langsung tak peduli dunia. Para sahabat bila duduk dalam masjid, sebab tu isteri Nabi mengomentar, Sayyidatina Aisyah mengomentar, Nabi ni bila dengan kami bergurau, bercakap, seolah-olah kami kata Nabi ni tak nak sembah Tuhan ke? Tetapi tatkala Nabi berdiri untuk solat, kami menjangka Nabi telah melupakan kami semua. Rupanya fokus power. Dan tuan-tuan, konsep inilah sebenarnya ada dalam konsep masjid. Sebab tu Nabi sangat melarang para sahabat daripada menggunakan bukan compound, tetapi ruang ibadah untuk berniaga. Itu merupakan larangan tegas daripada Nabi ya. Maknanya perniagaan tak boleh di ruang ibadah dalam masjid ya. Jangan duk jual produk dalam masjid ketika ya, sebab Nabi suruh doakan untuk dia rugi. Jadi kalau ada orang buat jual perniagaan ketika dia dalam ruang masjid, dalam ruang ibadah, maka doakan, kata Nabi, kerugian dia. Dan kalau dia mengisytiharkan barang hilang, doakan supaya barang tak jumpa sampai sudah. Seolah-olahnya kalau kita ambil, wow, Nabi langsung tak mau bangunkan dunia. Tetapi semua yang dikasih sekalian, keluar saja daripada pintu masjid. Sebab itulah fokus power. Masuk dalam masjid, kita kata Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Kita nak langkah keluar sebentar nanti tuan-tuan, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Maka kita ada di antara pintu itu. Pintu masjid ni tuan-tuan adalah gerbang di antara kita masuk abwabur rahmatik, dan abwabur rahmatik ini yang kita nak bawa dalam ketika kita mencari fadlik. Dan fadlik yang kita dapat telah bergelumbang dengan rahmatik, menjadikan kita akan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang saya kasih sekalian, kita sangat terkejut
Ya, ketika kita cerita Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, tetapi mungkin kita terlepas pandang bagaimana Nabi membangunkan pasar, ya, yang disebut sebagai suqul manakhah. Cuba bayang tuan-tuan, Ustaz Hamizi memanglah ya, memang orang Madinah dah istilahnya, tapi tak tahu macam mana boleh cakap Pahang. Saya pun hairan orang Arab Madinah boleh cakap Pahang ni. Ya, tuan-tuan bayang tak kita Masjid Nabi, tuan-tuan. Okey, kita bayang Masjid Nabi, ya, makam Nabi, ya, ada Qubbatul Khadra. Kemudian tuan-tuan, kalau kita masuk daripada Babus Salam, ni kena pakai imajinasi tuan-tuan. Ya, dan imajinasi tuan-tuan tak kena kuarantin 14 hari. Jangan tuan-tuan kata alamak kita dah pergi Madinah, balik ni nanti kena kuarantin 14 hari, tak kena tuan-tuan. Baik, cuba bayang tuan-tuan, daripada masjid, daripada kita nak masuk depan Masjid Babus Salam tuan-tuan, namanya Babus Salam, kita akan keluar sana Babul Baqi'. Ya, masuk tembus sini, kemudian kita akan nampak Raudah, kita akan nampak makam Nabi, kita keluar ke Babul Baqi'. Saya sedang cerita apa ni tuan-tuan? Bila kita keluar daripada ataupun kita sedang berdiri di Babus Salam, tuan-tuan akan nampak ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Semua yang dikasih lain, Masjid Nabi zaman Nabi tak sebesar masjid kita sekarang. Masjid Nabi zaman Nabi tak sebesar masjid sekarang. Tetapi tuan-tuan, Nabi SAW membangunkan pasar yang disebut sebagai Suqul Manakhah, ya. Sebesar mana tuan-tuan? Daripada Masjid Ghamamah, compound dia tuan-tuan, keluasan masjid dia, daripada Masjid Ghamamah sampai ke Saniyatil Wada'. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saniyatil Wada' ni adalah pintu Syami disebut, ya, disebut sebagai Babu Syam, ya, dan jaraknya tuan-tuan 0,5 kilometer. Ruang yang Nabi guna macam mana tuan-tuan? Ketika Nabi SAW, tadi Al-Fadhil Ustaz Hamizi sebutkan tentang Bani Qainuqa, ya, itu adalah merupakan center ekonomi pada masa tu. Kalau kita tengok Bani Qainuqa, lebih kurang Masjid Nabi, kita tengok ke Baqi', atas lagi tuan-tuan, tu tempat yang subur di sana, memang tempat yang strategis. Masjid Nabi adalah tempat tak ada nilai dulu, tanah yang tak bernilai. Betul apa yang Ustaz Hamizi kata, dia adalah tempat kubur lama, dan kemudian adalah tempat pohon-pohon tamar yang memang orang tak peduli. Nabi SAW ketika nak bangunkan ekonomi, Nabi tak suruh orang Islam masuk dalam pasar orang Yahudi. Nabi SAW berjalan, sebab di sana ada 4 pasar di zaman Nabi SAW. Yang besar adalah pasar Bani Qainuqa, yang dikuasai sepenuhnya 4 pasar ni dimonopoli oleh orang-orang Yahudi, ya, golongan minoriti tetapi pandai mengeksploitasi golongan majoriti untuk dikekal berkuasa. Maka pada ketika itu Nabi SAW berjalan pada tahun pertama tuan-tuan. Tahun pertama dah bina masjid, sebab masjid adalah dibersihkan hati, fokus power dalam tu kita hanya ingat Allah, dapatkan rahmat Allah, tahu betapa kita menjadi seorang hamba. Bila kita jadi seorang hamba, dunia tak ada nilai lagi pada ketika itu, sebab kita nak adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya kasih sekalian, sehinggalah Nabi SAW di sebelah juga tanah yang tak ada nilai tuan-tuan. Dan Nabi, nampak ya, kalau Nabi bina masjid ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sebahagian menyatakan bahawa siapa yang direct kiblat, ya, siapa yang direct kiblat, nak tahu betul sampailah menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, malaikat Jibril, dan Nabi membangunkannya. Tetapi tuan-tuan tengok, sebab kita faham Nabi bukan sekadar dengan bahasa lisan, tetapi perbuatan Nabi. Ketika Nabi nak mengasaskan pasar tuan-tuan, Nabi mengasaskan pasar, kalau saya boleh diri boleh tuan-tuan? Tak apalah Ustaz, duduk tak apalah, ya. Kasar pula nampak berdiri, ya. Nabi keluar daripada Ghamamah tersebut, kemudian sampai ke Saniyatil Wada', yang kita tala'al badru alaina. Sebab Madinah ada 2 Saniyatil Wada', ya, tempat orang yang macam kita airport dulu bye-bye untuk musafir. Saniyatul Wada' adalah untuk wada', untuk bye, untuk orang melepas tuan-tuan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, Nabi keluar di tempat tersebut. Ketika sahabat tunggu daripada Nabi, Nabi berdiri dan Nabi menghentak kaki Nabi. Nabi hentak kaki Nabi. Kata Nabi, hadza suqukum. Inilah pasar kalian. Tuan-tuan, Nabi tak buat macam tu. Kat masjid Nabi tak hentak kata ini masjid. Sebab masjid Nabi ihtiramnya lain.
Tetapi Nabi nak bagi Nabi hentak dengan kaki Nabi, kata Nabi, inilah pasar kalian. Dan kata Nabi SAW, cuba bayang pasar besar mana, sebesar yang saya sebutkan tadi. Dia dah bukan jadi pasar tuan-tuan, tetapi jadi square. Ya, kalau kita tengok dia dah jadi maidan tuan-tuan, besar, ya, sehingga setengah kilometer pada zaman Nabi, setengah kilometer panjang dan lebarnya begitu besar. Dan Nabi bagi tahu, di sinilah kalian berniaga, sebab di sana orang kecil tak boleh berniaga sebab kadar sewa yang mahal. Dan Nabi kata pasar ini tak ada orang boleh ambil sewa. Maka jadilah ketika itu para peniaga yang selama ni menggunakan sistem peraih, sebab modal tak cukup nak masuk dalam suq Bani Qainuqa, maka pada ketika itu Nabi sediakan tempat dan para peniaga langsung berniaga pada masa itu. Dan para peniaga hanya dengan modal apa yang ada, hanya modal katalah dengan petai katalah 3 tangkai, tak perlu bayar sewa dan dia dah boleh jual petai 3 tangkai. Dan kalau kita baca, ya tuan-tuan, kalau kita baca dalam sirah, kita mendapati perkataan, walaupun perkataan tentang 9/10 rezeki daripada perniagaan itu dibahaskan dalam ilmu hadis, tetapi kita jumpa bagaimana masyhurnya kalimah itu ketika Nabi menggerak para peniaga, para peladang untuk mereka menjual secara langsung. Dan pada ketika itu semua yang dikasih sekalian, bangkitlah pada ketika itu, dan Nabi membina khemah yang besar untuk menunjukkan, bahkan orang Yahudi rasa terancam dan dia telah mengarahkan orang runtuhkan khemah tersebut, nak bagi tahu ketika orang Yahudi mula rasa terancam. Apa yang kita dapati semua yang dikasih sekalian, part ni orang jangan perasan. Tang masjid, orang nampak bahawa Nabi hebat membangunkan masjid. Tetapi bagaimana Nabi SAW membangunkan pasar, bagaimana Nabi benar-benar membangunkan pasar, bersungguh-sungguh membangunkan pasar. Kalau tidak semua yang dikasihkan, takkan lahirlah manusia seperti Abdul Rahman ibn Auf, Uthman bin Affan. Tuan-tuan, cukuplah saya nak sebut seorang, sebab Ustaz Zakaria dah baca tu, maknanya memang nak, masa saya dah habis lah tuan-tuan, ya. 10 minit yang 2 minit terakhir ni insyaAllah tuan-tuan, cuba bayang, dengan sebab ada kekuatan inilah yang patutnya kita orang masjid, sebab asasnya dah ada, yakni masjid. Maknanya yang tak boleh tu dalam ruang ibadat ni je, luar je tuan-tuan sepatutnya, sebab pasar Nabi tu sebelah masjid. Sebab tu dalam kisah Asbabun Nuzul surah Jumaat, ketika para sahabat belum tahu lagi tentang peraturan ibadah solat Jumaat tuan-tuan, Nabi ke tengah khutbah, datang rombongan masuk ke pasar tu, watarakuka qaiman, menyebabkan Nabi seorang, tinggal beberapa orang sahabat besar saja yang tak keluar meninggalkan. Sebab apa? Sebab ketika itu rombongan datang, mereka ingat boleh keluar, sebab sangka bahawa solat Jumaat tak sebagaimana, khutbah Jumaat tak sebagaimana berbanding dengan perintah. Maka sebab itu mereka tinggalkan, sebab sebelah saja. Maka maksudnya semua yang dikasih sekalian, center masjid ini sepatutnya menjadi jantung kepada ekonomi. Maknanya asas masjid, ekonomi adalah cabang. Jangan jadikan ekonomi adalah asas, masjid adalah cabang. Maka kita akan menjadi seperti piramid yang terbalik. Maka ketika itu asas pembinaan kita takkan kokoh, tapak kita takkan kuat. Sebab itu semua yang dikasihkan, kita tengok pada result. Cukup saya sebut pada seorang sahabat Nabi, saya petik daripada kitab Islahul Mal Ibn Abi Dunya tuan-tuan. Dikatakan bahawa ketika Zubair ibn Al-Awwam, sahabat Nabi 10 orang yang dijamin sebagai ahli syurga tuan-tuan, Al-Asyarah Mubashirin bil Jannah, salah seorang yang saya nak petik tuan-tuan, sebab dikatakan bahawa 9/10 ni semuanya, baik orang-orang yang kita nak sebut, saya nak ambil seorang daripada sahabat ni yang bernama Zubair bin Al-Awwam. Ketika Zubair bin Al-Awwam meninggal dunia nanti di zaman pemerintahan Sayyidina Osman Al-Affan, tuan-tuan, duit cash yang ada pada beliau pada ketika itu adalah 5 juta dinar. 5 juta dinar. Sekarang emas agak murah tuan-tuan, tetapi kira harga dia 5 juta dinar oleh seorang sahabat Nabi. Cuba bayang semua yang dikatakan dinar, duit emas tuan-tuan, bukannya duit emas convert ke ringgit kita akan dapati bilion.
Kekayaan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil daripada dibina oleh Nabi, sebab mereka ini diajar bahawa ghina fa innal ghina ghina nafas. Kekayaan adalah kekayaan pada jiwa. Tetapi kekayaan pada jiwa, untuk kamu serve manusia, kamu kena jadi kaya dengan sebab kekayaan itulah. Dan di sanalah Ustaz, saya mungkin faham kenapa, sebab musuh Islam dia tak nak kita menjadi kuat. Maka akhirnya cerita tentang pasar kita tak perasan pun. Mungkin kita cerita tentang masjid tak habis cerita lagi, tetapi tentang pembinaan pasar kita tak sempat pun nak dalamkan dan kaji dengan mendalam bagaimana Nabi membangunkan sungguh-sungguh, apatah lagi Nabi dengan pengalaman seorang ahli perniagaan, tetapi Nabi tak mengambil kepentingan pada pasar tersebut, tetapi Nabi membangunkan manusia-manusia yang hebat. Saya rasa di bangsa ni memang lepas ni insya-Allah ya, yang mula fikir-fikir nak berhenti bersara lah berapa benda, insya-Allah kena start balik, insya-Allah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan pasar. Semoga insya-Allah kekuatan akan seimbang. Kita tak boleh biarkan kekuatan ekonomi dilepaskan, sebab pepatah Arab menyatakan kullu saqit laqit, kullu saqit laqit, kullu saqitin laqitun. Setiap benda yang tercicir akan ada orang kutip. Umat Islam pada hari ini Allah bagi kekayaan paling kaya di bawah bumi. Mereka ada kekayaan, tetapi mereka mencicirkan kekayaan. Mereka ada sumber, tetapi mereka tidak punya kekayaan. Mereka lepaskan kekayaan, mereka cicirkan kekayaan. Kullu saqit laqit, akan ada orang kutip. Yang malangnya orang tak beriman mengutipnya, akhirnya orang Islam yang beriman menjadi merasai kesengsaraan. Wallahu taala alam. Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Zul. Bagaimana kita nak mengimarahkan masjid kita ini, dalam masa yang sama kita nak jadikan masjid yang kukuh ekonomi dia, membantu ekonomi masjid itu sendiri, dan dia boleh membantu pula ekonomi ummah ataupun jemaah yang ada di sekitarnya. Itulah memakmurkan rumah Allah. PUMZ kita ada beberapa minit lagi sebelum pukul 8, jadi kita taklah berhasrat nak lebih pada pukul 8. Jadi akhirnya kesimpulan perbincangan kita ini dalam kita nak jadikan rumah Allah ini sebagai rezeki. Seperti Ustaz Zul sebut tadi, setiap peluang itu kalau kita tak ambil, orang lain akan ambil peluang itu. Jadi bagaimanakah dalam kita nak mengimarah dan memakmurkan rumah Allah ini supaya kita terus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih pada moderator, sahabat panel, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Kita sudah berada di penghujung dan kita nak fokus pada bicara dan juga relatekan dengan tajuk. Dah banyak dah pengisian orang bagi tentang masjid imarah, tentang takwa, iktikaf, solat berjemaah tu. Kita nak sentuh dari sisi tentang ekonomi dan rezeki. Sebenarnya betul lah kita kata tengok zaman Nabi oleh kanda saya tadi, masjid sebagai tempat cetusan, mencetus. Bukan pencipta rumah banyak ngakih, orang bermarah juga dah. Kau apa segan nak ngaku piu dah. Seorang dua je buat halnya, hot lain termolek sangat lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak gambar benda bila sentuh perkataan takwa. Pembinaan Masjid Quba atas dasar takwa. Allah Taala sebut kan, "Masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaum." Sejarah bina Masjid Quba atas dasar takwa. Apa gelarnya kata orang temerloh takwa ni? Apa reti, apa maksud takwa? Saya ambil sudut bahasa sudahlah, sebab sudut istilah terlalu ramai dah orang menjelaskan dan kita dah dengar puluhan tahun. Ambil sudut bahasa. At-taqwa lughatan, takwa segi bahasa ialah min waqa waw qaf alif maksurah hatta huruf ya tak titik. Maksud dia an ta'khudha bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayatan. Kamu mengambil antara kamu dan azab Allah Taala pendinding, pembenteng yang menghalang kita antara kita dengan azab Allah. Ada bentengnya. Jadi dibina masjid adalah untuk apa? Pengisiannya mengetuk hati manusia agar dalam setiap apa kerja buat dia, mesti perbuatan tersebut natijah hasilnya nanti akan membenteng dia dengan azab Allah. Maka bila sudut tentang ekonomi tadi, maka tuan-tuan, Islam mengajar, Nabi memberi contoh bagaimana untuk keluar daripada zon haram. Dalam ekonomi dan mencari rezeki ni dididik, diajar. Ni Nabi buat di luar, diberi peringatan dalam masjid, praktikalnya di luar masjid. Maka jangan biarkan luar masjid kita kosong. Dulu orang cerita jangan biar masjid kosong daripada orang mengisi dengan ibadat. Hari ni jangan biarkan ni
Sekeliling masjid ni kosong daripada penglibatan orang Islam dalam mencari rezeki yang halal dan ekonomi. Kita ambil taklif fardu kifayah hak yang tak pernah betul. Sedangkan apa maksud fardu kifayah tu betul dah. Praktikal kita kurang tepat. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Sebahagian buat gugur dosa kewajipan pada orang lain. Orang faham kata benda? Kawan apa awak dah buat, kawan tak payah. You dah buat, I tak payah. You dah buat, I tak payah. Asyik dia je yang tak payah. Jadi betul lah kata Ustaz Zul tadi, kullu saqitin laqit. Bila kita tinggalkan benda ni, orang lain yang buat. Sepatutnya kita kena ubah pemahaman tentang fardu kifayah. Biar aku yang buat, orang lain tak payah. Kita buat, orang lain tak payah. Biar semua umat Islam buat, jangan orang lain buat. Orang lain tak payah buat, orang bukan Islam tak payah, biar kami yang buat, kami mampu. Itulah dia tuan-tuan, masjid mengajar kita supaya berjemaah dalam ibadah. Masjid juga mengajar kita supaya berjemaah dalam ekonomi. Ya. Apa masalah besar umat Islam kita? Contoh tuan-tuan, kita di Rauk, di negeri mana? Kenapa kita boleh teroka hutan beribu-ribu ekar dengan hektar, berpuluh-puluh ribu? Sebab kita tak ada modal. Nak pakai chainsaw dengan parang belitau, sekoh tangan ni. Berapa ekar sangat kita boleh menebas sehari? Berbanding dengan mereka yang ada crowdfunding, mereka ada kesatuan. Sewa berdoza berantai excavator, backhoe-nya, macam-macam benda, jentera, bong sekali sodok, beribu-ribu ekar, dan mereka ada modal di belakang buat proposal mau dengan kerajaan. Ya. Nah, ni je pajakan 60 tahun ke 99 tahun ke, modal apa semua, marketing semua dia ada. Kita apa ni kita ada? Pakai hantu raya berapa ekor sangat. Orang zaman dulu menopang berapa tanah dah. Kerana kata tengah malam ada orang menebak atas tu, hantu raya dah lah. Pakai hantu raya pun 10 ekar je. Ya, orang tu zaman dulu kan. Itu je. Ni pakai hantu raya pula. Dah sedekah dah, modal tak ada. Inilah tuan-tuan masjid ni, ya. Tabung masjid kita banyak kan. Jadi kita perkasakan biro ekonomi masjid di seluruh Malaysia tuan-tuan. Kita jadi satu konsortium, ya, untuk kita nak buka mana, ya, tanah di mana, apa modal yang perlukan, buat kata kerja proposal, ya, untuk apa ni, apa staking tanah. Okey, excavator tak payah kita sewa, kita beli excavator, ya, berapa biji, cuci tanah apa semua, buat tarikh apa semua, jual balik. Tak pakai dah, tinggal sebiji lah untuk maintenance. Yang lain kita jual balik. Ni, ya, berapa juta diperlukan untuk menanam durian musangking sebanyak, ya, berapa puluh ribu pokok. Nak tanam sawit berapa ribu pokok. Tak pening dah anak-anak muda fresh graduate, yang lulusan pertanian, peternakan apa semua, nak kerja jalan kan, kita gerak seluruh Malaysia. Ganas bunyi ayat dah, power. Itulah kehendak hati kita. Kita belajar daripada sirah Nabi. Apa masalah besar? Saya ustaz berkata tanam menanam ni, kita nanam lada bau 1000 pokok, lepas tu nak jual mana buruk gitu aja. Sedangkan lada di pasar raya RM30 lebih 1 kilo. Kau tak buatlah sampai hitam ni dah, mahal melampau. Tuan-tuan sekalian, buat banyak-banyak, siapa nak jual? Marketing. Kita ada marketing. Tengok Rasulullah, dia menyediakan platform perniagaan di buka pasar tu sebab dia menyediakan tapak. Untuk masalah besar umat Islam kita, barang ada nak jual tak kira banyak sikit, tapi tapaknya di mana? Hari ni yang pakar digital marketing kan, kita menumpang jual barang di atas platform, ya, marketing, ya, online yang orang bukan Islam. Mana orang Islam punya? Berapa modalnya diperlukan? Okey, itu isu yang kita nak cetuskan. So lepas ni kita fikir, ya, kita borak masa ngetik sekarang lah, lagi panjang. Kemudian tuan-tuan, seruan yang terakhir sebelum diserahkan kepada pengerusi. Apa dia tuan-tuan? Saya samakan dengan kanda saya, Ustaz Zul. Kita jangan berhenti bekerja. Sebab saya jumpa ramai sahabat-sahabat yang dah jual tawai, ladang sawit di beratus ekar apa semua kan. Kau malas dah ustaz, dia kata dah tutur ni, nak pulang ke masjid je nak main ibadat. Biarlah kata dia, ada duit sikit-sikit boleh makan, berapa pinggan sangat kau nak makan dah. Nabi tak berhenti memimpin angkatan tentera ketika umur 50-an 60-an wafat Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi tidak dibiarkan hidupnya hanya untuk itikad. Minta maaf dengan berasa hati ustaz ni sekarang bocor tayar kereta ni kan dah ngatakan kamu tidak ni nak ngabur hak pun ngabur ke hanya. Jangan berhenti. Biar orang kata patah sayap bertongkat paruh, walaupun kita dah berusia, ia berubah belaka ada janggut dengan bulu hidung kita dengan rambut-rambut belaka, tidak berhenti kita untuk membangunkan ummah ni. Ya, saya nak kulu kilir tak lepas nak memantau apa bisa kita punya center bisnes ni. Yang muda-muda pergi, modal saya sedia. Saya bagi idea, kita buat mesyuarat 2 minggu sekali, ya, untuk memantau pergerakan bisnes, apa perlu dibuat, tengok situasi pandemik, apa perlu, apa jadi keutamaan dalam bisnes pada hari ni. Tuan-tuan, kita pegang menara-menara besar di seluruh Kuala Lumpur ni, ada berani.
Ya, saya sanggup berhenti kerja untuk buat full time, tapi biarlah berbaloi lah. Betul tak? Jadi jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti maksudnya pencen daripada agensi kerajaan swasta, bisnes sendiri, tak apa, tapi kita terus dengan kepakaran yang kita ada, kita bina company, bina syarikat, kita hidupkan biro ekonomi masjid biar bertaraf korporat. Bukan kaleng-kaleng Pak kalau Masjid Bangsa menguruskan satu lomba mas di negeri Pahang. Bukan kaleng-kaleng Pak kalau biro ekonomi Masjid Sina Abu Bakar menguruskan 1000 berapa ribu ekar ladang, ya, apa ni, chili contract farming, supply ke USA, supply ke mana, ke Nestle buat sos chili bersama kan. Itu baru sikit tuan-tuan, banyak lagi. Jadi cukuplah sekadar itu saya kira, ya, sebagai kesimpulan. Itulah kehebatan rumah Allah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bagaimana ekonomi dibangunkan, dan itulah akan membuka ruang rezeki kita bila kita keluar daripada pintu masjid, tidak bergantung dengan orang kafir lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Diserahkan kembali pada pengurusi. Terima kasih banyak Ustaz Mizi, sedap dengar bahasa orang raut. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, lengkap perbincangan kita. Rezeki ada di rumahnya, ya tuan-tuan dan puan. Masjid bukan sahaja pengimarahannya, bukan hanya terhad kepada solat, terhad kepada i'tikaf, zikir, baca Quran dan sebagainya. Masjid ini pusat untuk membina seorang hamba. Jadi adakah kita menjadi hamba dengan pengimarahan, dengan kehadiran kita setiap hari, setiap masa ke masjid ini? Dan hamba ini adalah hamba yang bertakwa. Ustaz Mizi sebut tadi, takwa itu, maksud takwa itu bagaimana? Takwa itu memandu kita menjadi seorang hamba yang terbaik di atas muka bumi ini untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pastikan rezeki orang yang datang ke rumah Allah ini bukan sahaja untuk diri dia, bahkan rezeki itu dia berkongsi pula rahmah dengan fadlik, kelebihan dan juga kerahmatan. Doa masuk, doa keluar masjid itu mampu kita jadikan dia realisasi dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih pada para jemaah yang sudi bersama duduk. Bukan senang duduk 1 jam setengah ini. Kan lebih sejak pada awal lagi tadi 5.30 pukul 6 dah ada datang ke masjid sampai ke pukul 8 ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan FB yang ramai yang bersama dengan kita semua, Muhammad Amiruddin, Muhammad Fazuli, Hasma, Salma, Naqibah. Banyaklah komen-komen yang dibagi, tak sempatlah saya nak baca satu persatu. Yang penting adalah nak sampaikan terima kasih atas kesediaan anda bersama dengan kami di Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsa Kuala Lumpur pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu-waktu yang lain bila ada masa, ada kelapangan. Pihak Jawi jemput kita lagi, masjid-masjid lain pula. Ustaz Anifuddin, ya. Okey, Ustaz Anifuddin Angguk tu, dia bos besar Jawi tu, dia bagi green light lah untuk kita. Terima kasih. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.